Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati para pensyarah serta rakan-rakan sekalian. InsyaAllah pada hari ini saya bersama-sama dua orang lagi rakan saya, iaitu saudari Majidah binti Misha dan saudari Nur Irdina binti Zazran akan berkongsi mengenai pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital bagi subjek Bahasa Melayu tahun 5 Sekolah Rendah. Sebelum saya teruskan dengan sesi perkongsian pada hari ini, molek kiranya jika saya menyatakan tema yang telah dipilih bagi penghasilan bahan pada kali ini, kami telah memilih tema 5 iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Serta unit 13 iaitu sikap bertanggungjawab, unit 14 sayangi Malaysia dan unit 15 kerana Malaysia. Baiklah, tanpa membuang masa, kita teruskan kepada perkongsian kita pada hari ini. Untuk makluman semua, tugasan projek ini disediakan untuk menghasilkan kurasi pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital secara interdisiplin antara kursus IDUP 3053, Teknologi untuk Pengajaran dan Pembelajaran, BMMB 3063, Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dan BMMB 3073 iaitu Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi digital berdasarkan matlamat yang jelas bagi mencapai HPK yang telah ditetapkan. Jadi pelbagai media seperti video, audio dan juga visual telah dihasilkan serta menggunakan pelbagai aplikasi dalam talian untuk menyediakan kurasi pakej ini. Jadi kurasi pakej ini mengambil tema patriotisme, jati diri dan kewarganegaraan dengan harapan dapat mempertingkatkan keupayaan berfikir secara kritis dengan mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran teknologi dalam pelbagai konteks termasuklah penggunaan elemen pemanfaatan digital untuk mencapai tahap extension dalam kerangka 3E. Jadi penyediaan kurasi pakej ini juga telah dapat mencapai kuadran D dalam kerangka 3E, iaitu telah dapat menghasilkan satu ciptaan baharu berdasarkan penguasaan pengetahuan dan kemahiran yang telah dipelajari untuk digunakan dalam kehidupan seharian serta dapat memberi manfaat pengetahuan dan kemahiran teknologi kepada pengguna yang lain. Jadi seterusnya saya serahkan kepada saudari Majidah. Bismillah, BID mana? BID memperkasa karakter guru bagi menepani revolusi pendidikan masa hadapan. Seterusnya, essential question, EQ ataupun dipanggil sebagai soalan penting, mana soalan pertama, bagaimana karakter guru pendidikan masa hadapan, dan yang kedua, bagaimana pemerkasaan karakter guru menunjukkan kompetensi mendepani cabaran revolusi pendidikan masa hadapan. Seterusnya, bagi reka bentuk pembelajaran, bentuk pembelajaran yang pertama ialah rakan pembelajaran, ya. Yang mana wujudnya perubahan secara berstruktur bermanfaat dalam hubungan antara pelajar dengan rakan pembelajaran. Kami telah memilih rakan pembelajaran dari bidang kepakaran bahasa Melayu bagi menerima maklum balas terhadap reka bentuk pengajaran model HU yang telah kami hasilkan dengan merujuk kepada kerangka TIPED, iaitu pengetahuan dari segi teknologi, pedagogi dan kandungan. Rakan pembelajaran kami ialah Puan Siti Hanisan binti Matno dari SMK Tinggi Melaka. Jadi berdasarkan sesi maklum balas bersama Puan Siti Hanisan, berbagai pengetahuan baharu dicapai melalui jalinan rakan pembelajaran, iaitu seperti pertama, kesesuaian aktiviti dengan tahap usia murid iaitu tahun 5. Kedua, kesesuaian penggunaan media dalam perancangan aktiviti. Dan yang ketiga, durasi yang sesuai semasa pelaksanaan dalam bilik darjah iaitu selama 1 jam yang diperuntukkan bagi subjek bahasa Melayu. Seterusnya, persekitaran pembelajaran. Dan tugasan projek ini juga telah melibatkan kami dalam pembelajaran interaktif di mana kami terlibat secara aktif dan bermakna untuk mereka bentuk kurasi pakej yang bukan sahaja dalam menyampaikan kandungan pembelajaran, malahan mengambil kira pedagogi yang digunakan bersama serta penggunaan alat digital yang
digital yang tinggi, mana kami menghasilkan website itu daripada untuk kumpulan punya dan juga individu. Seterusnya saya persilakan Idina. Seterusnya kita pergi pula kepada reka bentuk pembelajaran yang ketiga, iaitu pemanfaatan digital. Jadi pelbagai penggunaan teknologi digital dalam amalan di dalam bilik darjah telah dimanfaatkan dalam penghasilan bahan PDP kami ini, dan pemanfaatan digital ini telah menjadi satu unsur nilai tambah terhadap pembelajaran. Dan elemen digital juga telah diaplikasikan dalam membina jalinan dan jaringan serta perkongsian luas media sosial bagi mencapai tahap extension dalam kerangka 3E. Selain itu, elemen digital dalam tugasan projek ini juga telah dimanfaatkan seperti yang saudari Iriana kata tadi, bagi mencapai kuadran D dalam kerangka 3E yang mana telah menghasilkan satu penciptaan baharu dalam amalan pedagogi digital. Antara alatan digital yang kami gunakan untuk hasilkan media pengajaran adalah seperti media visual, audio, video dan multimedia serta menggunakan pelbagai aplikasi dalam talian seperti kami gunakan Google Slides, kami gunakan Canva, Padlet, Flip, Wordwall dan sebagainya untuk kami merancang aktiviti yang dijalankan ataupun yang kami rancang dalam Google Slides kami. Dan untuk itu saya selitkan sikit tentang ringkasan tentang 3E, iaitu engagement, enhancement dan extension. Engagement kalau kita boleh tahu maksudnya adalah keterlibatan. Jadi dalam bahagian ni kami terlibat dalam penggunaan teknologi untuk merancang aktiviti dalam Google Sites ini. Pada bahagian yang kedua iaitu enhancement, bahagian peningkatan, kami memperoleh maklumat atau kami mencari maklumat dengan menggunakan teknologi. Dan untuk bahagian extension iaitu bahagian perluasan ataupun perkembangan, kami telah menyebarluaskan Google Sites kami ini, bahan PDP kami ini kepada kami sebarluaskan di social media. Kami beri ayat sebaran kepada ibu bapa, rakan-rakan dan orang luar untuk memberi maklum balas kepada bahan PDP yang kami hasilkan. Seterusnya, yang keempat, model reka bentuk pembelajaran yang keempat, amalan pedagogi. Terdapat perubahan amalan pedagogi yang mana tugasan projek ini menghasilkan satu gabungan proses amalan pedagogi dan amalan inovatif yang baharu. Seperti yang telah diterangkan oleh saudari Iriani dan Majidah tadi, melalui penghasilan projek ini, bahan PDP kami ini, wujudnya penggunaan teknologi yang banyak, kami juga perlu berinteraksi dengan orang luar dan secara tidak langsung jalinan kami bersama rakan pembelajaran dan pihak luar telah memperlukan lagi pengetahuan kami tentang penggunaan teknologi dan sebagainya. Seterusnya, seterusnya kita tengok model Azure. Benda ni merupakan ringkasan daripada model Azure yang kami bina, iaitu dari segi tema 5, iaitu jati diri, patriotisme dan kewarganegaraan. Bahagian pertama itu untuk bahagian saya dapat unit ataupun tajuk yang ke-13 itu berkaitan dengan sikap bertanggungjawab. Mana standard kandungannya ialah 1/1 itu mendengar dan memberikan respon semasa berkomunikasi dalam situasi formal dan tidak formal. Bagi standard pembelajaran pula ialah 1/1.3 mana mendengar, mentafsir dan memberikan respons terhadap soalan secara kritis dan kreatif. Bagi penggunaan media dan aplikasi digital, bagi set induksi saya meletakkan video. Aktiviti 1 pula saya letakkan video dan juga audio. Aktiviti kedua multimedia. Aktiviti ketiga audio dan penutup saya letakkan multimedia. Bagi penghasilan elemen package bahan PDP digital pula, untuk set induksi saya menggunakan Canva dan juga Duratun. Aktiviti 1 Canva, UCAD dan juga Padlet. Aktiviti 2 PowerPoint, Spindle dan juga Padlet. Aktiviti ketiga juga Padlet dan yang terakhir bagi penutup saya menggunakan Google Form. Baiklah, saya teruskan dengan model Azure saya. Unit yang saya dapat ialah unit 14 iaitu Sayangi Malaysia dan standard kandungan 1.2 iaitu bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan.
dan dikecilkan kepada standard pembelajaran 1.2.1 iaitu bertutur untuk menyatakan pertimbangan dan keputusan tentang bahan multimedia secara bertata susila mengikut konteks. Jadi antara media dan aplikasi digital yang telah saya gunakan adalah untuk set induksi, saya telah menggunakan audio lagu. Untuk aktiviti 1, saya telah menggunakan video. Untuk aktiviti 2, dan aktiviti 3, saya telah menggunakan visual, dan penutup juga saya telah menggunakan visual dan permainan interaktif lah. Dan untuk penghasilan elemen package bahan PDP digital, kebanyakannya saya menggunakan aplikasi Canva, YouTube, Powtoon, Jamboard dan juga Google Classroom dan juga Flip. Saya teruskan pula dengan model ringkasan model show saya. Saya memilih tajuk Unit 15 iaitu Keranamu Malaysia dengan standard kandungan 1.2 bertutur untuk menyampaikan maklumat dan idea bagi pelbagai tujuan dengan standard pembelajaran 1.2.2 iaitu bertutur dan menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat yang dikenal pasti dengan menggunakan idea yang kreatif dan kreatif. Jadi bahagian penggunaan media yang saya gunakan dalam bahan PDP saya ialah yang pertama untuk set induksi adalah video. Untuk aktiviti 1 saya menggunakan media visual dan audio. Aktiviti 2 video, visual dan video juga. Untuk aktiviti 3 saya menggunakan video, visual, audio dan bahagian penutup visual. Dan untuk penggunaan aplikasi yang saya gunakan dalam penghasilan bahan PDP saya bagi set induksi saya menggunakan YouTube. Untuk aktiviti 1 aplikasi Canva dan Padlet. Untuk aktiviti 2 YouTube dan Google Slides. Untuk aktiviti 3 YouTube, Google Slides dan Flip. Dan untuk bahagian penutup saya menggunakan WordWall untuk melaksanakan kuis pada murid-murid. Seterusnya kita pergi pula kepada package bahan pengajaran dan pembelajaran dan perkongsian media sosial yang akan dimulakan oleh saudari Majidah binti Azhar. Okay, tengok package bahan pengajaran dan pembelajaran. Jangan boleh buka Google kot. Boleh ke? Saya buka dekat Google. Okey, jadi ini merupakan laman utama yang terdapat dalam Google Site. Ibina. Ya, maafkan saya. Oh, ini bagi perkongsian media sosial. Okey. Tak apa. Untuk perkongsian media sosial ni, kita Ibina. Google Site saya ini dipromosikan melalui Facebook, Instagram dan juga WhatsApp, dan saya menyediakan ayat sebaran dengan menyertakan pautan Google Site ini Facebook, Instagram dan juga Padlet dalam ayat sebaran lah, dan disebarkan dalam kalangan siswi guru, ibu bapa dan juga komuniti termasuk dalam masyarakat saya. Dan pautan Google Site ini dan media sosial yang lain dikongsi secara terbuka, kita letak public supaya semua individu dapat mengakses pautan tersebut. Seterusnya, package bahan pengajaran dan pembelajaran digital. Ini laman utama dalam Google Site tersebut. Mana boleh lajukan ke? Sikit ke? Ini ada standard kandungan, standard pembelajaran untuk kemahiran berfokus dan juga sampingan. Okay, ini panggilan jaringan-jaringan bersama rakan pembelajaran. Maafkan saya sekali lagi. Saya besarkan Tapi nak buka, kalau buka dekat
berkesan. Kalau leader tu macam Sekejap ya. Nak buka Google Slides. Okay. Mula daripada ambil dekat bahagian kelas interaksi tu. kelas interaktif. Interaktif. Gina dah buka ke? Dah, keluar tak? Oh, Tak dekat ada, slide ada lagi. dekat slide. Okay, Ke sekejap. tadi memang dah ke dekat tu. Sekali lagi. A window. Tak pun cuba buka bahagian masing-masing dekat sini. Dapat tak line? Sekejap. Kita tengok kelas interaktif. Hanya kelas interaktif ni saya dah letak kehadiran murid dan juga aktiviti yang saya akan ajarkan. Seterusnya untuk aktiviti yang bahagian induksi, kita ada mari menonton. Yang berikut seterusnya, mari menonton. Mari menonton, tekan mari menonton. Okey, saya letak arahan supaya murid jelas dengan apa yang hendak dilakukan. Dan bawah tu ada bahan pengajaran dah, iaitu video mana berkaitan dengan kaum yang ada di Malaysia. Saya letakkan kaum Malaysia ni termasuk jugalah dengan pakaian tradisionalnya dan juga makanan tradisional. Di bawah tu ada bahagian rumusan dengan aktiviti yang dijalankan. Untuk aktiviti yang pertama, bergerak. Aktiviti yang pertama iaitu tonton dan jawab. Untuk aktiviti yang pertama iaitu berkaitan dengan tonton dan jawab. Ini seperti biasa arahan dan juga tonton video ni adalah berkaitan dengan berdasarkan buku teks iaitu tentang kem jati diri, yang mana dalam video ni juga ada soalan yang dinyatakan oleh seorang guru, yang mana murid perlulah menjawabnya dalam ruangan padded. Di bawah tu ada rumusan. Seterusnya aktiviti kedua pula adalah berkaitan dengan pantun, berpantun. Dari sini kita ada arahan dan bawahnya ada putar roda, yang mana melalui putar roda ni murid akan putarlah roda tersebut untuk menentukan rangkap pantun yang mana murid perlu rakam pada aktiviti seterusnya. Bawahnya ada PowerPoint pantun. Dalam PowerPoint pantun ni kita ada nyatakanlah
sedikit maklumat berkaitan pantun supaya murid refresh balik pengetahuan murid tentang pantun dan juga rangkap pantun. Dalam rangkap pantun ni murid perlu baca terlebih dahulu ke semua rangkap pantun supaya murid faham tentang pantun tersebut, dan daripada putar roda tu lah yang akan menentukan rangkap pantun mana yang murid akan rakam dalam bentuk audio. Aktiviti yang ketiga pula adalah berkaitan dengan cari dan tafsir. Cari dan tafsir ni adalah berdasarkan dengan aktiviti yang kedua tadi. Aktiviti kedua tadi adalah berkaitan dengan pantun. Jadi berdasarkan pantun tersebut, dalam PowerPoint pantun tersebut ada perkataan yang diwarnakan dengan warna merah dan murid perlu cari maksud perkataan tersebut melalui kamus ataupun media elektronik. Dan dalam bahagian ini saya juga ada sertakan dengan pautan kamus TVP online. Daripada berdasarkan maksud yang murid cari tersebut, mereka boleh letakkan dalam ruangan tablet. Dan yang terakhir untuk bahagian uji minda. Uji minda ni adalah untuk bagi murid kita balik apa yang mereka telah belajar hari ini berkaitan dengan Kem Jati Diri dan sebagainya. Dalam bentuk rumusan. Rumusan ni pun adalah secara menggunakan audio sebab kemahiran ini adalah kemahiran secara mendengar dan juga bertutur. Terusnya saya persilakan Iriani. Baiklah, terima kasih Saudari Majida. InsyaAllah saya akan teruskan dengan pakej bahan pengajaran dan pembelajaran digital yang telah saya hasilkan. Jadi ini merupakan Google Sites yang telah saya hasilkan. Ini adalah pada laman utama ada standard kandungan dan juga standard pembelajaran yang telah saya gunakan. Seterusnya jadi ini merupakan halaman untuk kelas interaktif bagi set induksi, aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3 dan juga rumusan. Jadi untuk aktiviti bagi set induksi, saya telah namakan sebagai aktiviti Cita-Cita Malaysia. Jadi untuk aktiviti untuk set induksi ini merupakan bahagian arahan lah, di mana arahan ni dibuat sebagai arahan ni dibuat bagi menunjukkan, menggambarkanlah macam mana aktiviti tersebut dijalankan. Jadi untuk set induksi ni saya telah menggunakan video lagu, iaitu lagu Cuti-Cuti Malaysia yang telah disertakan lirik sebagai panduan murid-murid untuk menyanyilah. Dan pada ruangan aktiviti menggunakan kertas dekat maya, aktiviti ini telah
bina menggunakan aplikasi Canva dan murid akan menulis pendapat mereka dan pengalaman mereka pada kertas lekat tersebut. Jadi untuk aktiviti yang kedua iaitu aktiviti nak ke mana kita. Jadi untuk aktiviti yang ni merupakan bahagian arahan lah. Jadi untuk aktiviti yang ni saya telah menggunakan video animasi perbualan sebab murid ni lebih berminat untuk menjalankan aktiviti PDP jika kita jika bahan yang digunakan yang guru gunakan tu adalah menarik dan ya seperti yang kita tahu murid ni sangat sukakan macam animasi, kartun dan sebagainya lah. Jadi untuk aktiviti saya telah menjalankan aktiviti pernyataan pendapat di mana murid akan menulis pendapat mereka di ruangan Jamboard yang telah disediakan. Dan untuk bukti pentaksiran, murid akan merakamkan audio dan akan menghantar ke ruangan Google Classroom yang telah disediakan. Boleh saya teruskan ke ni saudari Riani? Belum lagi, okey. Saudari Riani. Mat. Minta maaf untuk aktiviti seterusnya macam untuk aktiviti yang seterusnya saya telah menggunakan bahan pengajaran kad maya dan untuk aktiviti saya telah menggunakan aktiviti Perteminda yang menggunakan aplikasi Canva dan juga bagi bukti pentaksiran murid akan menghantar rakaman audio di aplikasi Flip. Dan untuk aktiviti yang seterusnya iaitu seronoknya berlakon. Macam biasa kita letakkan arahan pada bahagian pertama dan saya menggunakan poster pertandingan iaitu murid akan memilih salah satu tajuk yang mereka akan lakonkan. Jadi untuk sebelum lakonan mereka akan tuliskan dialog apa yang mereka akan bercakaplah di hadapan dan mereka akan hantar aktiviti lakonan tersebut di Google Classroom. Minta maaf, di Padlet. Jadi seterusnya untuk rumusan, saya telah menggunakan kad maya dan juga permainan interaktif iaitu word wall. Dan bukti pentaksiran bagi word wall tu mereka akan hantar di tapak Google Classroom. Okay, jadi untuk perkongsian media sosial saya telah mempromosikan Google Sites saya melalui WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Dan saya telah menyediakan ayat sebaran dengan menyertakan pautan Google Sites, Facebook, Instagram dan juga Padlet lah. Dan saya telah mempromosikan saya punya Google Sites tu dalam kalangan siswi guru, ibu bapa dan juga komuniti. Dan pautan Google Sites dan juga media sosial yang lain pun saya telah kongsikanlah secara terbuka supaya semua individu dapat mengakses pautan tersebut. Dan maklumat rakan media sosial ni dah dikumpul melalui ruangan komen di Instagram dan juga Facebook dan juga Padlet. Jadi ini merupakan ayat sebaran yang telah saya gunakan dan juga maklum balas daripada rakan media sosial. Jadi seterusnya saya serahkan kepada saudari Irdina. Dan saya teruskan perkongsian saya tentang bahan PDP melalui Google Sites yang telah saya hasilkan. Seterusnya.
Jadi pada bahagian laman utama saya telah diselitkan atau dipaparkan objektif pembelajaran, standard kandungan, standard pembelajaran dan sebagainya. Terusnya Saudara Iliani. Dan standard prestasi juga saya paparkan pada bahagian pertama dan terdapat doa sebelum belajar. Seterusnya, jadi ini merupakan pengumpulan ataupun tapaklah untuk pelajar-pelajar nanti klik dan pergi ke kelas interaktif yang telah saya susun mengikut turutan yang dimulai dengan set induksi, aktiviti 1, aktiviti 2, ketiga dan seterusnya penutup. Kita pergi mulakan kelas dengan set induksi dulu. Pada bahagian set induksi ini, saya telah hasilkan video dan muat naik ke dalam YouTube lagu Kerana Malaysia bertepatan dengan topik saya iaitu Kerana Malaysia. Jadi murid akan memulakan sesi PDP pada hari tersebut atau pada waktu tersebut dengan mendengar lagu Kerana Malaysia dan menyanyikan lagu tersebut berdasarkan seni kata yang telah saya selitkan dalam video saya. Seterusnya, pergi pula kepada aktiviti 1. Klik pada bahagian bawah. Jadi pada aktiviti 1 ini, saya telah pun hasilkan e-poster yang memaparkan beberapa gambar aktiviti kemasyarakatan yang memerlukan murid-murid untuk menjawab ataupun menghuraikan maklumat tersurat dan tersirat berdasarkan soalan yang telah saya selitkan di bahagian tepi. Dan murid-murid akan menghantar hasil kerja mereka. Dan ni ke bawah sikit. Jadi mereka akan menghantar tugasan tersebut melalui Padlet dengan merakam audio untuk menjawab soalan yang telah saya sediakan pada bahagian tepi e-poster tersebut. Seterusnya kita pergi kepada aktiviti kedua. Di dalam aktiviti 2 ini, saya hasilkan video yang memerlukan murid untuk memahami dan mendengar dengan teliti setiap dialog yang saya selitkan dalam video tersebut. Kemudian murid perlu membuat perbincangan dalam kumpulan dan merakam video untuk menjawab soalan yang saya sediakan secara individu tetapi menghantar video-video tersebut ke tapak kumpulan yang telah saya sediakan. Seterusnya kita pergi pula kepada aktiviti yang ketiga. Di dalam aktiviti ketiga ini, saya sekali lagi telah menghasilkan video yang mana saya memulakan pembelajaran untuk aktiviti ketiga ini dengan melafazkan pantun. Rasionalnya adalah untuk mengajar murid-murid melafazkan pantun mengikut intonasi yang betul. Dan kemudian dalam aktiviti ini murid perlu menghantar rakaman video mereka berpantun dan menjawab soalan yang saya sediakan berdasarkan teks pantun dalam Google Slides. Maafkan saya. Boleh cuba klik pantun patriotik tu, Iriani.
Okay, kalau boleh diklik. Pantun 1 dan klik pula bahagian soalan. Jadi murid akan menjawab soalan berdasarkan pantun, berdasarkan teks pantun, berdasarkan rangkap pantun yang telah saya sediakan tu. Dan mereka akan merakam video menggunakan aplikasi Flip dalam tapak Flip yang saya sediakan untuk kelas 5 adil ini. Seterusnya kita pergi pula kepada bahagian penutup. Jadi pada bahagian penutup, saya telah menyediakan kuis dengan menggunakan aplikasi WordWall dan nanti setelah menjawab kuis tersebut, murid perlu memuat naik skor kuis WordWall mereka dalam tapak Google Form saya sediakan. Iriani boleh cuba tekan kuis tersebut. Tak apa, mungkin kita ada masalah teknikal di sini. Cukup sekadar itu sahaja bahagian bahan PDP yang saya hasilkan. Saya teruskan pula dengan ayat sebaran dan sebagainya. Jadi pada bahagian perkongsian media sosial ini, saya seperti Iriani dan Majidah juga telah mempromosikan Google Sites kami melalui aplikasi WhatsApp, Instagram dan juga Facebook, dan saya telah menyediakan ayat sebaran dengan menyertakan pautan Google Sites, Facebook, Instagram dan Padlet supaya nanti pihak lain boleh memberikan maklum balas mereka melalui pautan yang telah saya sediakan. Dan pautan-pautan tersebut dikongsi secara terbuka sekali lagi supaya mereka dapat mengakses pautan tersebut dan memberikan maklum balas. Dan maklum balas rakan media sosial telah pun saya kumpulkan melalui ruangan komen seperti di Instagram, di ruangan Facebook dan juga Padlet. Seterusnya. Jadi ini merupakan ayat sebaran yang saya telah sebarkan kepada ibu bapa, rakan-rakan dan sebagainya melalui aplikasi WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Dan seterusnya. Seterusnya ini merupakan bukti terdapat maklum balas daripada rakan media sosial yang telah saya kumpulkan melalui ruangan komen di Instagram, maklum balas di Padlet dan maklum balas di ruangan komen aplikasi Facebook. Seterusnya maafkan kesilapan teknikal sebentar tadi. Saya persilakan semula saudari Majidah untuk berkongsi ayat sebaran dan maklum balas rakan media sosial beliau. Persilakan. Terima kasih. Jadi seperti yang saudari Iriani dan juga saudari Irina, saya juga telah berkongsi Google Sites saya di media sosial, iaitu dengan mempromosikannya di Facebook, Instagram dan juga WhatsApp. Jadi saya telah menyebarkan ayat sebaran pautan Google Sites ini di Facebook, Instagram dan juga Padlet, mana disebarkan ni dalam kalangan siswiku, ibu bapa dan juga komuniti, termasuklah rakan-rakan. Dan pautan Google Sites dan media sosial ini dikongsi secara terbuka supaya orang lain juga dapat mengakses pautan tersebut. Seterusnya,
Okay, merupakan ayat sebaran yang telah saya kongsi di WhatsApp, Instagram dan juga Facebook. Dan seterusnya, hmm. Seterusnya ini bukan antara maklum malas yang diterima daripada rakan media sosial di Padlet, Instagram dan juga Facebook, dan rata-ratanya komen adalah positif. Seterusnya saya persilakan saudari Iriani. Baiklah, kita telah sampai ke penghujungnya. Jadi untuk penutup, antara SWOT yang telah kami peroleh lah sepanjang kami menghasilkan pakej bahan pengajaran dan pembelajaran secara digital ni, antara kekuatan yang kami ada iaitu kami dah menggunakan pelbagai aplikasi TMK yang menarik seperti Canva, Flip, Google Classroom, Wordwall dan sebagainya lah. Tetapi untuk kelemahannya kami menggunakan aplikasi yang sama secara berulang-ulang seperti Canva dalam penghasilan poster dan juga kad maya lah. Dan antara cabaran yang kami hadapi sepanjang penghasilan pakej bahan pengajaran dan pembelajaran ni adalah kebanyakan aplikasi yang kami ingin gunakan ni memerlukan bayaran untuk diakses. Jadi agak sukarlah untuk kami mempelbagaikan bahan digital yang kami gunakan, dan juga kami terdapat kekangan capaian internet sepanjang penghasilan pakej bahan pengajaran dan pembelajaran tersebut. Dan antara cadangan penambahbaikan daripada kami adalah kami akan menjalankanlah lebih banyak eksplorasi di internet mengenai bahan-bahan digital yang lain yang dapat digunakan untuk menghasilkan bahan PDP yang lebih menarik dan juga pelbagai. Jadi insyaAllah itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.